أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah InsyaAllah pada hari yang mulia ini, hari majlis ilmi, marilah sama-sama kita memahami satu tajuk berhubung kait dengan si mati, yang mana sebelum ni kita telah dengar cara nak mandi si mati dan kaifiat kafirnya semaya. InsyaAllah di antara masalah yang penting juga bagi kita mengenai dengan si mati ialah masalah hadiah pahala untuk si mati. Hadiah pahala untuk si mati, adakah pahala daripada amalan-amalan yang kita buat siapa kepada si mati ataupun tidak? Kalau siapa, adakah semua ibadat siapa, semua amalan siapa, pahala amalan ini semua amalan siapa kepada si mati, ataupun setengahnya siapa dan setengahnya tidak siapa? Ini merupakan satu masalah yang cukup penting bagi kita yang Allah Ta'ala bagi capak perasaan rahmah, kasih belah, belah kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Dan kita rasa ibu bapa kita yang telah meninggal dunia banyak taksirnya dari sudut ibadat dia, dari sudut amalan kebajikan dia banyak. Masa dia hidup, dia jarang ataupun kurang buat ibadat-ibadat ataupun kebajikan untuk diri dia. Apabila mati, Allah Ta'ala capak perasaan rahmah, perasaan kasih belah kepada ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, tok kita, saing-saing kita, waris-waris kita,
sia kepada mereka kerana mereka dalam hidup mereka tidak beramal dengan amalan-amalan yang diperintah ataupun digalak supaya beramal. Jadi asalnya kita mesti ingat bahawa asalnya amalan-amalan yang kita buat pahalanya asalnya kelik kepada Tuhan yang buat. Hak ni tidak ada khilaf. Jikalaulah amalan kita saning diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahala amalan yang kita buat asalnya adalah kelik kepada Tuhan yang buatlah. Apabila amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita cukup syarat-syarat penerima sama ada sahihnya zahir dan sahihnya dari sudut maknawi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala cukup syarat-syarat, cukup rukun-rukun zahir dan hak dan ikhlasnya, ittiba'nya sebagainya cukup dan Allah taala terima, maka asalnya adalah pahalanya kelik kepada Tuhan. Tetapi adakah harus bagi Tuhan yang Allah Ta'ala telah terima amalan dia, terima ibadat dia, dia nak hadiah pahala hak dia, ibadat dia. Dia baca Quran, kemudian Quran dia hak dia baca Quran dia diterima oleh Allah Ta'ala. Dia nak hadiah baca Quran untuk ayah dia, untuk mak dia, untuk nenek-nenek dia, tok nenek dia. Adakah siapa pahala itu ataupun tidak? Dan lain-lain lagi ibadat-ibadat. Oleh itu dalam pembicaraan yang cukup ringkas ini, saya akan menyebut penerangan ulama-ulama kita yang mu'tabarin supaya menjadi jelas mengenai dengan hukum hadiah pahala kepada si mati. Bagaimanakah perbincangan ulama kita berdasarkan kepada dalil-dalil dan qiyas di atas dalil-dalil yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok ulama kita bagi ibadat, bagi amalan ataupun bagi pahala yang kita nak hadiah kepada si mati ni tubik kepada tiga jenis. Tiga jenis. Jenis yang pertamanya amalan ataupun ibadat yang tidak sapa pahala dia kepada si mati secara ijma'. Tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa amalan ni ataupun ibadat ni ataupun perbuatan ni, perintah Allah Ta'ala hak ni, kalaulah kita nak hadiah kepada si mati pun tidak sapa sama sekali. Ini hak mula-mula, iaitu gapo? Seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada iman, kita sempurna iman ataupun kita rasa kita ni iman kita lebih kuat daripada datuk-datuk kita, daripada ayah-ayah kita, daripada ibu-ibu kita. Maka kita pun niat iman separuh iman kita ada ni kita nak hadiah pada mak kita hak mati. Hak ni tak leh secara ijma'. Iman akidah nak benar ni tak leh kita nak hadiah gi kepada si mati secara ijma' ulama. Akidah kita betul setara mana? Contohnya hak kita ni suci daripada benda bid'ah, suci daripada benda khurafat. Tapi tok kita pernah lihat duk japi lah, duk bomo lah, adanya saki baki benda syirik. Jadi kita berasa siaplah kepada ayah-ayah kita. Kita kita nak hadiah we akidah kita betul separuh we kepada nek ayah kita hak dak jadi tok bomo supaya selamat dia. Akidah kita tak leh nak hadiah. Dan pahala Tuhan we pahala iman kita, pahala akidah Tuhan beri kepada kita,
kita nak bagi hadiah kepada si mati, tidak boleh secara ijma' ulama. Ini hak mula-mula sekali. Yang keduanya, benda yang sapa kepada si mati secara ijma', tidak ada khilaf di kalangan ulama. Hak ni tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa pahala ibadat ni, pahala kebajikan ini, apabila Allah Ta'ala terima daripada kita, kita buat cukup syarat ikhlasnya, kena syarat, kena rukun, gapo semua dah, kita nak hadiah kepada si mati, ulama kata, ijma' semua pakat kata belaka sapa kepada si mati. Mula-mula sekalinya ialah sedekah jariah. Sedekah jariah ni sapa kepada si mati, walaupun tidak ada orang dekah pun sapa. Apabila seorang anak cucu adik mati, seperti mana warid pada hadis yang sahih, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasah. Apabila matinya salah seorang anak cucu adik, matinya seseorang manusia, maka terputulah amalan yang dia buat di dunia ni, kecuali 3 perkara siapa dia mati dah. Antaranya ialah sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang senantiasa pahala dia terjalan sama siapa kepada si mati. Kita buat sejik, kita bina sejik, bina kalah tadika, buat tanah-tanah untuk orang umum. Kita buat gali telaga untuk orang minum air, boleh minum. Orang lalu jalan boleh minum. Semua ni termasuknya dalam sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah. Ini nak kata kita duk wakaf benda gapo, duk wakaf tanah gapo semua tu. Jadi pahala hingga sampai kita mati dah, Allah Ta'ala menyapakan pahala sedekah kita kepada kita, walaupun kita telah mati daripada dunia ni dah. Oleh itu kita yang masih hidup lagi, hak tak ada khilaf langsung di kalangan ulama, dan kita buat sendiri, bukan orang lain buat. Kalau kita nanti orang buat, orang nak sedekah kita, nawi anak kita, kadang-kadang kita tinggal harta berjuta-juta. Lepas tu kita dah harap kata harta kita ni, anak kita nak ambil juring ataupun sebahagian pada harta, hidup masuk dalam sedekah jariah, wak sejik, wak gapo. Benar hak kita harap. Tapi dia kita mati, harapan kita boleh jadi tertunai dan boleh jadi tidak tertunai. Banyak orang yang ada harta tinggal harta banyak, bermati anak duk balah ki harta, tak siapa ke ayah. Oleh itu hari ni kita masih hidup lagi, masih bernyawa lagi, Allah Ta'ala tak panggil kelik lagi. Waktu baiklah duit kita sedikit sebanyak untuk buat sedekah jariah yang tidak khilaf di kalangan ulama, siapa kita. Kita buat sendiri, benar tu siapa kita hingga sampai hari akhirat. Niat ikhlas, kita pergi sedekah untuk buat masjid, buat tadika, wakaf tanah. Apa nak wakaf tanah? Misalnya tanah sejik di Madinah Assalam, di Madinah Assalam kita, di Petani Jaya, ada orang duk kutip duit untuk wakaf. Kita wakaf, benda tu tak ada sia-sia. Kadang-kadang kita berasa banyak tapi tak banyak sebenarnya. Nampak tak? Benda tu lah yang akan sapa kepada kita walaupun selepas pada kita mati. Ni hak mula-mula sekali. Yang kedua, hak sapa kepada kita juga dengan tidak ada khilaf di kalangan ulama ialah al-ilmun nafi'. Wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang dapat faedah, yang diambil faedah oleh orang. Ini nak kata kita ada ilmu, kita ajar, kita beri tahu kepada orang. Terutama kita main ngaji setiap minggu. Kita bawa adanya ilmu yang kita main duk dengar tok guru kita, ustaz kita main duk ngajar. Jadi ilmu yang kita boleh ni kita kelih ajar anak kita.
Ilmu semaya, anak kita semaya pandang sebab kita hajar dengan siapa dia tua reti semaya. Kita ada seher dalam ngajar anak kita boleh pahala ibadat anak kita buat ilmu yang tafa'u bihi ni hingga siapa kita mati. Tak mesti kena jadi alim, tak semesti kena ngaji banyak. Kita tahu sikit kita royak, orang ambil ilmu kita guna pakai, artinya pahala hak demo duk guna orang buat boleh pahala, orang hak hajar pun boleh pahala. Tidak kurang walaupun sedikit pahala yang Allah Taala bagi. Ini royak yang kedua. Yang ketiganya hak siapa kepada si mati juga, doaul waladis salih liwalidayhi. Doa anak yang soleh kepada dua ibu bapa. Ni. Ni royak kata pentingnya kita didik anak kita. Didik anak kita nak buat lagu mana biar anak kita jadi soleh. Beranak tak payah. Pero tak payah. Tapi nawi anak kita tu ingat kita semua doa kita semua maknanya nawi anak kita jadi soleh tu bukan benda mudah. Keluarga mana, ibu bapa mana dapat didik anak hingga sampai anak boleh berdoa ke ayah dia sejak dia pandai berdoa walaupun dia belum mati lagi, anak dia berdoa dia dah. Dan dia mati pun berdoa juga. Doa anak dia sana Allah Taala kabul anaknya yang soleh. Jadi lah ni kerja kita nak buat lagu mana anak kita soleh. Tu ya. Ada nak dia soleh, dia soleh dia berdoa kepada kita. Tapi dia anak tak soleh tak usah suruh dia tak doa. Napa dak? Hak berdoa ni dia panggil tak ada tubik modal. Kalau duit ke payah lagi lah. Duit payah lagi lah. Berdoa tak tubik modal. Semaya 5 waktu kita berdoa kepada ibu bapa kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau ayah kita mati dah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bacalah doa kita baca oleh semaya jenazah. Baca oleh semaya pun tak apa, baca luas semaya pun tak apa. Wi kepada ibu bapa kita hak mati dah. Anak soleh mesti doa kepada ibu bapa. Dia anak tak biasa doa kepada ibu bapa, artinya kita belum jadi soleh lagi. Hari ni kena tanya kita juga. Ayah kita mati dah. Misalnya tok kita mati dah, apa ni ibu kita mati dah. Kita berdoa apa kali kepada ayah kita? Doa apa kali kepada ibu kita? Kita tak biasa doa. Atau kita nak harap pada anak kita doa kita. Kita doa dulu. Doa banyak, insya-Allah Taala bui anak kita doa kepada kita. Ini yang ketiga. Ini ada hadis banyaklah. Dan hadis saya baca tadi, idza matal insan in qata amaluhu la illa min salasah, illa min sadaqatin jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, waladun salih yad'u lahu. Hadis satu lagi nya an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innar rajula, ni hadis Abu Hurairah. Cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki, la turfa'u darajatuhu, diangkat kedudukan dia. Dia duduk dalam syurga, kau tinggi. Duduk dalam syurga, tiba-tiba dia naik kau tinggi. Fil jannah, fayaqulu anna hadha, mari mana? Berasa dulu sikit ya buat ibadat. Berasa dulu tak berapa banyak kali. Tapi apa boleh Allah Ta'ala angkat kedudukan dia dalam syurga tingginya. Jadi dia tanya, anna hadha, mari manakah kedudukan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia? Fayuqalu, lalu dijawab, bistighfari waladika laka, kerana istighfar, dengan sebab istighfarnya anak engkau kepada engkau. Anak istighfar kepada ibu bapa. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis ini diterima di hukum sahih oleh Syekh Albani dalam kitab dia Silsilah As-Sahihah. Anak kata anak boleh doa kepada ibu bapa, boleh istighfar, Rabbighfir li wali walidayya. Doa istighfar, minta keampunan kepada ibu bapa. Ibu bapa naiknya kedudukan dalam keadaan dia tak khabar kata Allah, anak dia doa kepada dia. Ini hadis. Dan di antara hadis laginya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang dia mengajar lepas pada dia mati dah sapak dia.
awaladan salihan tarakahu, anak soleh dia tinggal, au mushafan warathahu, Qur'an. Ya masa dulu ni Qur'an tak serupa kita, dia tu nak Qur'an tulis gapo, kita lah ni pun boleh beli Qur'an. Kita beli Qur'an, wi ke anak kita, wi ke cucu kita, wi dia baca. Nampak tak? Cucu baca Qur'an hak kita beli, kita boleh pahala juga. Dia mati dah boleh pahala juga. Mushafan warathahu, Qur'an yang dia mewarisi kepada anak dia baca, dia boleh pahala juga. Beli Qur'an, jangan duk cari hak free. Pergi beli kedai tak berapa kok kali kita cari free semua Qur'an yang ada bagi free lah ni Mushaf Usman ni. Pergi cari hak free. Jadi boleh hak free, boleh kok orang hak pagi nu. Kita nak pahala, anak kita baca, cucu kita baca, cicit kita baca, dengan pesaka kita tinggal, pesaka Qur'an kita tinggal anak kita. Boleh pahala juga. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bina. Kita seher dalam bina duit ke, tak sutir pun kita ada seher me. Au baitan banahu libnis sabil, ataupun rumah yang dia bina untuk ibnus sabil, untuk orang jalan lalai, orang jalan. Buat rumah tepi jalan, orang duduk jalan lagi mai boleh masuk, boleh duduk, boleh makan, boleh minum situ. Boleh pahala juga. Au nahran ajrahu, ataupun sungai yang dia gali wi kepada orang. Buat sungai, pi kebun kita orang perlu gali, jangan duduk wi, jangan duduk kopi. Apa dah ni hak kawin tak sewi ke orang. Namun kita takut habis. Apa wi dia guna? Boleh pahala juga walaupun kita mati. Sungai orang duk guna hak kita gali, selama mana sungai tu orang guna, selama tu lah kita boleh pahala. Tak gi. Ni ayat tara sedekah hak siapa kepada kita selepas dah mati. Au sadaqatan akhrajaha mim malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Ini sedekah yang dia sedekah daripada harta dia masa dia sihat dan masa dia hidup. Siapa juga talhaquhu min ba'di mauti. Semua saning siapa kepada si mati. Ini ayat atau benda-benda yang siapa kepada si mati. Ini benar tidak ada khilaf. Dengan sebab tu Ibnu Qudamah dalam kitab dia Al-Mughni dia kata ini, amma du'a'u, adapun doa, wal istighfaru dan istighfar, was sadaqatu dan sedekah, wa adaul wajibat dan menunai kewajipan, fala a'lamu fihi khilafan, maka saya tidak tahu padanya khilaf. Maknanya ulama semua ijma' kata siapa benda tu kepada si mati. Di antara benda yang siapa kepada si mati lagi ialah sedekah kepada si mati. Hal ni tidak ada khilaf juga. Kita selaku anak ataupun kita tak ada hubungan rahim gapo dengan si mati, kita ambil duit kita, kita sedekah, kita niat pahala sedekah wi kepada si mati, tidak ada khilaf di kalangan ulama kata siapanya pahala tu kepada si mati. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan, bahawa seseorang lelaki, yakni seorang sahabat, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi jumpa dengan Nabi, diriwayat pada Nabi, inna ummi iftalatat nafsuha, jadi mak dia tengah sakit teruk nak mati dah, wa azunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, qala na'am. Kalau asa aku nak sedekah wik dia yang mati dah, boleh pahala ke tak? Nabi kata na'am, ya boleh pahala. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, sebab tu tidak ada khilaf. Kita ada harta, kita masa mak pak kita susah, tak ada duit nak hidup, buat sedekah jariah gapo, tapi mari masa anak, masa cucu ada duit banyak, ada kemudahan Tuhan beri kepada kita, kita ambil separuh duit kita wi pada dengan mak pak kita duk pera kita masa dia hidup dulu. Gis sedekah jariah. Benar tu siapa dengan tidak ada khilaf ulama. Jangan kupi dengan harta hak kita milik dan yang Allah Taala bagi dengan sebab dan dengan sebab kita. Tapi harta semua harta Allah Taala. Ni dalil kata sedekah yang kita sedekah kepada si mati selepas pada yang mati, siapa kepada si mati dengan ijma' ulama. Di antara benda yang siapa kepada si mati lagi, iaitu haji. Haji siapa kepada si mati. Nah, para si mati, dia haji ni kalau orang mati dalam keadaan dia tak kuasa, tak wajib dah. Sebab haji ni dia wajib apabila dia kuasa. Nah, para kuasa artinya duit kuasa dan adanya
Orang panggil jalan nak pergi sana tu amir boleh pergi, dia kuasa pergi. Man istata'a ilaihi sabila. Lepas tu adanya ada jalan boleh pergi, ada modal, ada apa kuasa, tapi dia tak tunai. Lepas tu duit dia masih ada. Wajib kena buat haji dia. Tapi kalau seorang tak kuasa dulu, mati dalam keadaan tak kuasa, maka tidak wajiblah ke atas dia sebenarnya. Kalau dia mati dalam keadaan tak kuasa dan harta milik dia warasah dia tu tak boleh nak tunai. Kenapa tak? Sebab warasah ni dia sakut dengan anak-anak, dengan benar-benar hak asasi dulu. Dah benar hak asasi dulu. Tapi haji ni kalau haji nazar, haji gapo, wajib kena tunai. Haji hak wajib haji gapo ni, kalau dia ada kuasa ada kuasa boleh tunai, maka wajib ke atas wali dia kena tunai kepada dia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu hari ada wanita mai cari Nabi. Dia kata inni tasaddaqtu ala ummi bijariyah wa innaha matat. Faqala wajaba ajruki wa raddaha alayki bil miras wa raddaha alayki al miras. Ini ayat kata mak dia mati dah. Dia boleh pahala walaupun mati dah. Kemudian dia kata lagi, qalat ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha saumu syahr. Afa asumu anha? Qala sumi anha. Dia kata mak dia ni tak puasa sebulan. Adakah saya boleh puasa? Nabi kata sumi anha, puasalah. Dah ganti kepada makmu. Maknanya kalau mak kita sana itu dia tak puasa. Dia puasa wajib. Dalam keadaan dia saat itu, ya sebenarnya kalau asal dia duk sakit, lepas tu dia tak boleh nak tunai. Apabila dia tak boleh nak tunai, tak qada, sebenarnya tak wajib dah lepas tu. Tapi kalau wali dia nak puasa ganti tak apa, nak puasa ganti boleh. Apa tak? Kalaulah benda dia boleh qada masa dia hidup, dia tak qada, maka wajiblah ke atas diri dia. Wajib cara anak itu tu dengan kafarat dan sebagainya. Apa tak? Dengan kafarat ganti kepada orang tak puasa. Dalam keadaan dia mati. Misalnya orang seorang ni dia sakit. Dalam bulan puasa ni dia tak ada puasa hingga sampai cukup 15 hari tak puasa kerana tak sakit, tapi dia niat siap dah. Lepas pada ni sakit dia ada okat nak siap dan dia nak qada. Tapi dia mati belum pada dia qada. Maka tidak wajib sebenarnya ke atas dia. Apa tak? Tak wajib. Ni pendapat jumhur ulama. Ada sebahagiannya dia kata kena ganti dengan kafarat. Kena ganti dengan kafarat. Dah. Gitu juga orang yang puasa, orang Islam yang masuk bulan puasa tapi dia tak puasa. Ini wajib juga. Kalau dia mati, maka kena ganti juga puasa dia. Nampak tak? Ganti dengan kafarat dan sebagainya. Ini nak royak kata puasa dan haji juga. Haji, seorang sahabiah dia kata lagi, innaha lam tahuj qat. Dia tak biasa haji, tak biasa buat haji. Afa ahujju anha? Adakah boleh saya nak buat haji kepada mak saya? Qala sallallahu alaihi wasallam, haji anha, buat hajilah kepada makmu. Nak ayat haji juga. Supaya kita kata saat ni lah, kalau dia ada dan dia wajib masa dia dunia dulu tu siapa dah ada cukup dah, cuma tak ada pergi taksir pada dia. Dan lepas pada dia mati harta dia masih ada, maka wajib kita kena upah haji kepada mak pak kita hak mati dah. Tapi kalau dia tak kuasa masa dia hidup dulu, tak kuasa, maka tak wajib kata dia. Tapi kalau anak nak pergi buat haji kepada dia, wali dia nak pergi buat haji kepada dia, ataupun pia sahaja nak buat haji kepada dia, maka haji itu sapa kepada si mati dengan tidak ada khilaf ulama. Tak ada khilaf. Ni antara amalan-amalan yang sapa kepada si mati dengan tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tidak ada khilaf. Jadi benar kita sebut tadi, semuanya ulama kata sapa kepada si mati. Sapa kepada si mati sama ada sedekah, sama ada istighfar, sama ada doa, sama ada kita pergi buat haji ataupun sedekah biasa, kita sedekah bui bukan sedekah jariah tu yang buat pun, sapa kepada si mati dengan tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kerana ada hadis yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas. Ini ada dalil jelas kata sapa. Dalil jelas kata sapa. Sebab itulah ulama kita dia sebut pada kita bahawa anak
apa ni benar-benar hak kita riwayat sani semua tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa siapa kepada siapa kepada si mati apabila seseorang sani hadiah pahala kepada dia. Sama ada orang hadiah sani tu anak dia sendiri, wali dia sendiri ataupun orang luar suku sakat pun siapa juga kepada dia. Ini bahagian yang kedua. Ada bahagian yang kedua. Puasa pun pendapat yang orang panggil sebenarnya puasa ni ada khilaf. Puasa ni siapa tak siapa khilaf. Sebab dalam mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i kita sendiri ni ibadah yang berbangsa kepada badaniyah mahdhah. Puasa ni dia tak ada guna duit dak. Jadi kalau haji dia guna duit. Apa tak? Puasa ni ibadat, dia panggil ibadatum badaniyah mahdhah. Semata-mata ibadat badani. Dalam mazhab Imam Malik yang muktamad dalam mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i kita dan hak masyhur dalam Imam Syafi'i kita, ibadat ni tak sapa kepada si mati termasuknya puasa. Napa tak? Termasuknya puasa. Makna puasa ni ada khilaf. Adapun haji tak apa. Tapi hak rajahnya sapa sebab dalil warid dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam beri izin kepada seorang sahabiah suruh puasa kepada mak dia. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Dalam Imam Muslim ni dia ada bab dan kitabus siyam. Ya kalau kita ngaji hadis ni Sahih Bukhari ni kitab bab ya ni Imam Bukhari buat diri. Maknanya kitabus salah. Bab gapo-gapo Imam Bukhari yang tulis yang kata sendiri. Imam Muslim ni dia tulis kitab saja tapi bab dia tak tulis. Bab dia lepas kosong. Bab tu mari bila? Bab mari lek belakang orang ulama belakang. Tapi hak masyhurnya hak Imam Nawawi. Orang duk guna lah ni banyak ke bab hak Imam Nawawi letak. Dia pergi tengok hadis kaji, dia letak dia ukur dengan kitab-kitab lain sesuainya tajuk gapo dia letak nama. Nampak tak? Jadi Imam Muslim gibuh hadis ni dalam kitabus siyam. Imam Nawawi gitak nama babnya babu qada'is siyami anil mayyiti. Bab pada menyatakan qada puasa kepada orang yang mati. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Ini riwayat kata benar-benar yang sapa dan kepada si mati dengan tidak ada khilaf ulama dan dengan tidak ada khilaf ulama. Di sana adanya satu amalan lagi, satu jenis, satu bahagian lagi. Amalan ini ada khilaf di kalangan ulama siapa ke tak siapa. Ada siapa ke tak siapa. Iaitu antaranya baca Quran kepada si mati dan sedekah pahala baca Quran kepada si mati. Hak ni benar khilaf. Khilaf di kalangan ulama. Kata apabila manusia baca Quran dan baca dia saat ini dia diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu dia niat hadiah pahala baca Quran kepada si mati. Jadi ulama ada perselisihan adakah pahala saat ini siapa ataupun tidak siapa. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, annahu la yasilu tak siapa pahala baca Quran. Boleh baca tapi pahala boleh sekadar orang baca ya. Tak siapa kepada orang si mati. Ni adalah wa hadha huwal masyhur min madhhab Syafi'i. Hak ni adalah hak masyhur daripada mazhab Imam Syafi'i dan perkataan Imam Syafi'i sendiri. Ya Imam Syafi'i kita ni ya berhujah dengan dalil wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usaha. Maknanya apabila dia mati benar yang dia tak usaha tapi usaha orang lain daripada ibadat-ibadat hak badaniyah ni tak siapa pahala kepada si mati. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Berdasar kepada dalil Quran ayat Quran ni
Imam Syafi'i dalam kitab dia bertegah. Katanya baca Iqra' tak sapa kepada si mati. Imam Syafi'i kita. Dan jumhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Kena ingat. Imam Syafi'i sendiri. Jumhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Pahala baca Iqra' tak sapa kepada si mati. Jangan belik. Ini adalah pendapat yang kata tak sapa. Dan di antara pendapat hak kata tak sapa juga. Hak masyhur dalam mazhab Imam Malik. Tak sapa juga. Tak sapa. Dalam mazhab Imam Syafi'i ni dikirakan benda ni bid'ah munkarah. Satu bid'ah yang mungkar. Nampak tak? Satu bid'ah yang mungkar. Tidak ada asal. Tidak ada asal. Sebab tu dia kata orang yang baca Quran bahala baca boleh kepada tuan ya, tak sapa kepada si mati. Sebab tu Ibnu Katsir dalam kitab tafsir dia. Dan Ibnu Katsir ada kitab tafsir Quran Al-Azim ni. Masa dia duk syarah tafsir dia kata kena, bos apa di ayat wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Dia kata kena wa min hadhil ayah, dan daripada ayat ni istambata Syafi'i, istimbaklah oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa mattaba'ahu, dan pengikut kepada Imam Syafi'i, annal qira'ata, bahawa baca Iqra' la yasilu thawabuha ilal mauta, tak sapa kepada si mati. Tak sapa kepada si mati. Li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim, kerana dia bukan daripada amalan mereka dan bukan daripada usaha mereka. Walihada, dan kerana inilah lam yandab ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Jadi Nabi tak galak, wala hasahum, dan tidak galak wala arsyadahum, dan tidak ajar, tidak tunjuk, binasin wala ima, sama ada secara nas ataupun secara isyarat. Walam yunqal zalika an ahadin, dan tidak nakal daripada seorang pun minas sahabah, daripada sahabat. Walau kana khairan, sekalipun sahabat yang terbaik, la sabakuna ilahi. Maknanya kalaulah sahabat walau kana khairan, kalaulah benda tu baik, la sabakuna ilahi, nescaya sahabat pakat buat. Wa babul qurubat yuktasaru fihi 'ala nusus wa la yutasarru fihi bi anwa'il aqisah wal ara. Ana nak gi buat qiyah taklih ni perkataan Ibnu Katsir. Wa fa amma du'a was sadaqah fadzaka mujma'un ala usulihima. Adapun doa dan sedekah, maka itu adalah ijma' di atas sapanya kedua kepada si mati. Wa mansusum minasyari' alaihima, dan dinas oleh syarak di atas keduanya. Ana ayat dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita kata tak sapa pahala baca Iqra' kepada si mati. Wa qad dhahaba ila hadzal qaul ta'ifatun minal ulama. Itu ada ulama-ulama mutaakhir ini hak ambil pendapat ni. Antaranya Syekh Ibn Baz, dan Syekh Hamdullah, Syekh Afifi, dan Syekh Abu Bakar. Jadi semua ni ambil dengan pendapat kata baca Iqra' tak sapa kepada si mati. Di sana ada satu pendapat lagi. Bukan tak ada pendapat. Al-qaulus tsani, dan pendapat yang kedua, anna thawabal qiraati, sesungguhnya pahala baca Iqra' yasilu ilal mayyiti, sapa kepada si mati. Wa hadha madhhabul jumhur al-a'immah ats-tsalatsah wa jama'atun min ashab Syafi'i. Jadi mazhab hak jumhurnya sapa kepada si mati, termasuknya sebahagian daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah hak muktamad benar sapa. Imam Malik tu ya dikhilaf. Setengah kitab nakal kata tak sapa, setengah kitab kata sapa. Apa tak? Yang kata bagi dua. Hak Syafi'i kita beratnya berat dia tak sapa. Sebahagian kata sapa. Orang hak kata sapa dalam mazhab Imam Syafi'i ni, kalau kita pergi baca ibarat kitab, dia tubik beberapa ibarat. Tapi ibarat hak jelasnya dalam kitab-kitab hak muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i ni, dia kata ini. Yang pertama kali dia kata la'allahu yantafi'u bihil mayyit. Mudah-mudahan si mati dapat faedah.
Dia tidak kata yantafi' tapi kata la'allahu yantafi'. Apa tak? Mudah-mudahan siapa kepada si mati. Mudah-mudahan si mati boleh ambil faedah. Satu pendapat lagi hak masyhur juga dalam mazhab sebahagian saat itu, dia kata boleh siapa juga. Bo kita baca siap dah. Kalau lah Tuhan terima kita doa ya ta. Kita berdoa jikalau lah Allah Taala terima pahala baca Iqra aku ni. Jika Allah Taala terima baca Iqra aku ni, maka pahala baca Iqra aku beri kepada si fulan. Dia tidak bila baca Iqra tapi dia bila doa. Dia lari. Sebab doa ni tak ada khilaf. Dia bila doa. Apabila doa kalau gitu boleh doa. Dia lari daripada baca hadiah biasa ni, dia suruh niat jadi berdoa. Allahumma in kunta taqbal hadhil qiraah. Apa tak? Tu fa'uhdiha ila hadzal mayyit kada wa kada. Ila mayyiti fulan ila fulan kada wa kada. Suruh buat jadi doa. Dia kata dalam mazhab Imam Syafi'i kita ni hak dok beratnya berat letak siapa? Berat dia tak sapa. Hak sapanya mazhab Imam Ahmad, hak paling sapa sekali anak murid kepada Imam Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad ni sapa belaka. Segala ibadat kita buat, kita hadiah pahala sapa. Lain pada ibadat hak bahagia mula-mula supaya Imam akidah. Anu mazhab Imam Ahmad. Napa tak mazhab Imam Ahmad? Anu kita tahu kata mazhab Imam Syafi'i kita hak beratnya tak sapa, tapi jumhur ulama sapa. Jumhur ulama siapa sebab apa? Dia gikiyah di atas doa, gikiyah di atas dekah. Gikiyah di atas apa ni, di atas atas haji atas gapo. Jadi dia kata kalaulah puasa Tuhan bui, Nabi bui, Nabi izin. Kalau dah doa tu pun ibadat badaniyah mahdhah. Tapi ulama ijma' kata siapa kepada si mati. Apa kau ibadat-ibadat lain tak siapa juga. Ini panggil qiyah dikiyah oleh setengah ulama. Antaranya pendapat Syekh Ibn Taymiyah dengan pendapat Ibnul Qayyim dalam kitab mereka kedua. Sokong pendapat yang kata sapanya kepada si mati qiyah di atas ibadat-ibadat tadi. Sebab tu masalah bab ibadat ni setengah ibadat. Jadi masalah kaedah umum tu baik. Bab ibadat tak boleh qiyah. Tapi bomari juz'iyat ni kita dapati bahawa seulama di segi tatbik sungguh selisih teruk. Tak apa tak selisih teruk. Setengah ibadat ada qiyah, setengah ibadat tak ada qiyah. Tu hatta ulama-ulama salafus salih, a'immatul huda, a'lamus sunnati. Tuwe dera pada sunnah pun ada khilaf juga. Setengah-setengah ibadat. Sebab tu kalau kita tengok ulama salafus salih kita dulu tak ada waris. Hak saya nak royaknya hak pasal tatbik. Pasal tatbik kata buat lagu tu baca pasal ramai-ramai hak kita baca tu dia tak ada waris. Tapi baca Al-Quran kalau kita nak niat nak sedekah siapa? Ada waris tak pada ulama salafus salih kita ada waris. Antaranya mazhab Imam Abu Hanifah sendiri, antaranya Imam Ahmad sendiri yang kata siapanya pahala kepada si mati. Kita tak ada bosan mana buku panggil nak beramal tapi we jelas atau beramal ambil mana. Jangan duk mau cai. Mau habis. Ada nampak. Jadi saya seneng juga seperti banyak ibadat-ibadat pak kita buat. Kadang-kala mazhab kita hak rajih tak ada. Tapi kita buat untuk si mati. Napa untuk si mati? Kalau kita kata kita ni tak sapa ilmu kena turun orang tak boleh nak cari dalil gapo. Cari perkataan hak muktamad dalam mazhab. Patu dalam mazhab Imam Syafi'i kita muktamadnya tak sapa. Dah muktamadnya hak tak sapa, hak masyhur sangat tak sapa. Sebut kalau ayat Imam Syafi'i dito imam sendiri tu tak sapa jelas dalam kitab dia. Cuma sebahagian pada mazhab Imam Syafi'i kata sapa. Hak kata sapa sungguhnya mazhab Imam Ahmad. Sapa? Sebab tu Ibnul Taymiyah salah seorang pendapat, salah seorang pengikut mazhab Imam Ahmad. Ibnu Qayyim pengikut pada mazhab pada Imam Ahmad juga. Seperti tu guru dia Ibnu Taymiyah, dua orang ni sokong dalam mazhab dia katanya boleh sapa kepada si mati. Tak ada keluar sebenarnya kebanyakan dua orang ni tak keluar pada mazhab Imam Ahmad. Tak keluar pada mazhab Imam Ahmad. Oleh itu saya nak cerita di sininya nak ayat kata ibadat-ibadat kita buat lah ni jelas. Nak baca dahu kata ada dalil, ada pendapat hak kata boleh kata-kata mari mana. Tak usah baca,
Hak ni lebih senil, lebih suka bagi saya misalnya tak ada dia buat, tak ada gapo dalil pun tak ada jelas. Saya tak si. We ada jelas situ. Jangan kata saya nak buat, saya nak buat sebab gapo? Ada orang dak buat dah. Tak si lagu tu. Saya tak si buat sebab gapo? Sebab tak ada dia buat. Ada mau tak ada dalil. Kalau kita kira situ banyak pak-pak kita ni orang tak ada buat. Semaya apa ni semaya hujan tak ada buat mana mah kita dah. Semaya hujan tak ada buat Imam Syafi'i kita. Adalah kitab Syafi'i kita tu. Orang hak cara teruk kali hak wil go sekali bab semaya hujan ni mazhab Imam Syafi'i ya. Lain pada mazhab Imam Syafi'i ngau siapa tak alih haram pun tak ada. Ngau siapa haram pun tak alih ada pendapat kata haram semaya. Sebab apa? Dalil mari so ya Nabi duduk 23 tahun, 10 tahun duduk Madinah ni. Nabi buat sekali dalil hak waris tapi tak biasa waris. Bagaimana benda hak Nabi duk buat semua benda hak Nabi duk buat jadi orang nakal sore hadis ahad pula dah. Jadi dia kata ni tak boleh terima hadis ni. Siapa pupuh haram pun dah. Apa tak? Umur kita tak biasa buat tapi Syafi'i kita lega. Kalau kita kira kata oh tak biasa buat tak boleh buat. Tak boleh buat semua kita banyak perkara hanying tak. Hanying ni benda ijma' umur kita tak boleh litah lalu kata ci mati hanying. Nampak tak? Ijma' ulama. Kalau hanya nak guna beberapa perkara ijma' ulama seperti perkara untuk apa? Untuk gala. Ini tak ada khilaf. Zaman dulu tak ada kata gala Mau kita pakai kubah pasal dah nying tak apa dah. Pergi berat dah. Negara dia pakai nying untuk gala. Pakai nying untuk perkara kambing. Tak ada khilaf. Buru mau kita ni teh nying dia bergomo dengan kambing. Tak ada sekali. Teh hanya tuai hanya dengan tuai kami bergomo cekak dah. Tahu nama kita ni. Tak boleh selit, tak boleh selitah bat, tak boleh selitah bat. Ya zaman dulu. Tuai hanya dengan tuai kami ni. Mula nak takib katak pala lalu, dah mumung kukuh lalu. Nah. Ibarat supaya bukan umat Nabi Muhammad, belaka. Cuma ummatul ijabah dengan ummatul dakwah tu ya. Dah. Yang ketiganya, pera untuk giburu. Kita hajar witi kalbu dia panggil muallam. Hajar witi cara buru dia tak makan, kita pergi buru ngahnying. Kita bismillah lepas pergi ya waklik binatang dia kekah mari dengan betul atau betul buru. Maka binatang sana yang mati boleh makan. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Pak kita kalau pakai mu kita, susah belaka nak duk wahmuh tak leh. Apa tak? Susah mu kita. Yang tu susah kalau kira orang tak beramal. Pak kita dah ambil hak beramal, patu beramal pelik-pelik mu kita. Dia mati kak, nak turun mayat kena bel Allahu Akbar. Mari mana tak tahu juga lepas basuh mayat jejak pohon. Saya biasa ada basuh mayat tu. Basuh mayat waris lah. Dia mau mari duduk suruh duduk jejak. Kata buat apa ni? Oh, orang tua kata tak jejak sakit urat. Kita duduk basuh banyak dah sakit urat gapo, sakit urat lengoh sebab banyak berat boleh jadi. Sakit urat lah, tapi tak ada kena ada lah tu. Dia tak ada dulu, turun. Gi siapa tahu kubur dah baca akad apa ni akad long ha baca Fatihah. Kata ha bukan long baca Fatihah. Kita duk beramal pelik-pelik tapi tak waris pada Nabi. Cuba tengok hari ni kita beramal gapo, ambil mana mari mana. Nak beramal hak mana tak apa tapi jelas kata adanya pendapat, adanya dalil. Kalau tak ada dalil adanya qiyas di atas dalil. Sebab dalam hukum syarak kita, dalam masalah ibadat kita, hukum agama kita ni kena ada dalil. Dalil hak tak ada khilaf, ijma', Quran, hadis. Qiyas ada khilaf tapi jumhur kata boleh. Jumhur kata boleh. Tapi orang hak nak boleh qiyas orang hak siapa martabat. Bukan semua orang boleh qiyas belaka, boleh ijtihad belaka. Bukan semua orang. Kita orang tak tahu, kita ikut hak paling senil sekali kata paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak kita naknya. Ini nak ayat kata, dah benda hak saya jelas semua sana jadi ibadat-ibadat hak kita duk buat, adanya benda yang sapa kepada si mati secara ijma'. Adanya benda yang sapa kepada si mati, yang tak sapa kepada si mati secara ijma', dan di sananya ada benda-benda yang sapa kepada si mati tapi ada khilaf. Jumhur kata sapa tapi sebahagian ulama kata tak sapa, iaitu baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Cuma kena ingat, baca Al-Quran baca dengan tuai dia nak baca sendiri. Jangan upah. Upah baca Quran. Dan mazhab Imam Syafi'i kita hak muktamad benar, hak HP tak ada pendapat hak sikit sangat hak turut mazhab Imam Malik.
Mazhab Imam Malik dia kata kalau siapa, mazhab Imam Malik asal tak boleh. Tapi mazhab orang belakang pada mazhab Imam Malik kebanyakan kata siapa. Lepas tu dia kata upah boleh ke tak? Ya tak, apabila siapa maka boleh upah. Apabila tak siapa tak boleh upah. Ni pendapat hak dalam mazhab Imam Malik bagi. Tu pun khilaf dalam mazhab Imam Malik. Jumhur ulamanya termasuk mazhab Imam Syafi'i kita, upah tak boleh pahala. Apa upah tak siapa, upah baca. Baca Quran ni Nabi Allah Taala terima. Dan kita upah orang tak tahu yang mari baca kerana Tuhan ke kerana duit. Kita yakin ke tak kata kita upah pahala yang baca tu misalnya siapa kita pergi rumah dia. Tak semestinya nak baca kubur. Tak ada orang buat baca kubur baca gapo, cuma setengah-setengah kitab Syafi'i dia kata nak lagu mana la'allahu yang tafi' ni kena pergi baca kubur, buat mayat dia dengar dia kata. Supaya wisalah mayat okey. Mayat dengar, kalau itu pergi baca kubur dia dengar dengan mudah-mudahan dia dapat faedah. Kalau dia tak dengar, jadi dia buat weh juga. Kalau tak dengar tak siapa kali. Tak apa dah. Ada weh dah orang beri pendapat tu. Kalau itu kena pergi baca tepi kubur sebab apa? La'allahu yantafi'. Dia dengar hati mudah-mudahan dia dapat faedah benda dia dengar. Jadi la'allahu ya. Tak apa dah? Yantafi'. Tu pasal kalau tanya ulama salafus soleh, duk beripun duk baca, tidak waris. Kalau kita nak baca juga, ambil dengan pendapat yang kata boleh dan jumhur ulama, kita baca rumah. Baca tak minta kena upah, tak usah upah. Jangan sekali kita ada duit banyak kita upah mari kita. Bila upah ni jumhur ulama hampir-hampir okey panggil kalau nak tiap 100% ke 80 lek tak sapa, 20 lek sapa. Upah. Pas upah ya gitu, belum tentu lagi dia pergi baca nak ikhlas molek ke tak, sebab amalan tu yang terima ni dia niat ikhlas. Dia amalan tak ikhlas tu hendak terima lagu mana? Nampak tak? Dia kita baca Quran tak ikhlas tu hendak terima lagu mana? Bahkan orang baca Quran tak ikhlas, nawi orang dengar nawi gapo, Quran tu jadi saksi atas diri dia. Kata dia ada buat tak molek benda di dunia dulu, Quran jadi saksi atas diri dia, bukan untuk dia, atas diri dia. Sebab tu kita ni nak baca Quran, kita baca. Kita ada ayat kita kalau nak baca-baca. Kalau Tuhan tak, misalnya pendapat hak kata tak siapa, kita tak ada rugi gapo. Apa tak kalau kita nak baca? Kalau itu tak si baca pun tak ada gapo. Kita duit ada gapo semua. Benar hak jelas hak tak ada khilaf di kalangan ulama. Ada duit pergi sedekah pada ayah kita. Ada duit pergi sedekah pada mak pak kita. Apa tak? Hak ni tak ada khilaf di kalangan ulama kata siapa kepada ayah kita. InsyaAllah hari ni kita bolehlah tengok penjelasan ulama kita. Ya, kita lah ni usaha supaya nak buat lagu mana wi ummah pehe mengikut apa ulama pehe. Kita Quran, kita hadis, tetapi mengikut pehame ulama muktabarin. Bukanlah kita pehe sendiri. Kita tak sapa martabat. Apa dah ulama kita bicara lama dah. Kita nak pehe, kita tengok ulama kita pehe lagu mana. Insya-Allah pehame kita betul dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan apa yang benar adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tidak benar adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.